Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fadil Tuan Imam Eksekutif, para imam, sahabat saya Timbalan Pengurusi dan Jawatan Kuasa, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dapat saya bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan insya-Allah kita cuba baca kitab Risalah Tauhid. Selepas ni saya minta tuan-tuan beli. Saya takkan belikan, sebab kalau saya belikan orang kata ambil komisen, kan? Jadi tuan-tuan beli kitab Risalah Tauhid. Harga tuan-tuan RM3 ya. Kalau RM3 pun orang Forest Hike tak boleh belanja, mati lebih baik. RM3 kalau orang sini tak boleh belanja, mati lebih baik. Jadi tuan-tuan, kitab Risalah Tauhid ni saya bacakan sedikit mukaddimahnya supaya tuan-tuan tahu. Kata Syekh ni, adalah kitab ini, Risalah Tauhid ini asalnya diterjemahkan oleh Allahyarham yang berhormat Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman, bekas yang dipertua Jabatan Agama Johor. Nama Johor ni. Tuan daripada sebuah kitab tauhid di dalam bahasa Arab, asalnya Arab, yang telah ditetapkan oleh Menteri Pelajaran Mesir. Maknanya kitab ni Menteri Pelajaran Mesir zaman dulu. Jadi pelajaran di dalam sekolah-sekolah Mesir. Tuan-tuan, di Mesir tahu dulu kat sekolah menengah baca kitab ni. Asal terjemahan itu ialah matan sahaja, iaitu dalam tahun 1325 Hijriah bersamaan 1907 Miladiah. Kitab ni lama tuan kan. Saya ingat yang tua sini pun masa tu tak ada lagi ni. Tetapi manakala didapati terlalu ringkas, maka dalam tahun 1345 Hijriah atau 1926 Miladiah, beliau telah membuatkan syarahnya, dinamakan dengan Syarah Ar-Risalah At-Tauhidiyah, menurut bagaimana yang ada tertulis pada naskah-naskah yang ada pada masa ini. Kitab ini telah dipersetujukan oleh Jawatan Kuasa Penasihat Pelajaran Agama Johor. Jadi kitab pelajaran bagi sekolah-sekolah agama kerajaan di Johor. Orang Johor kembang tuan-tuan. Orang Negeri Sembilan apa pun tak ada tuan-tuan. Sungguh pun risalah ini telah diperbuatkan syarahnya, walaupun dah disyarahkan, tetapi oleh terjemahannya masih banyak yang berhampiran dengan telatah susunan kata secara bahasa Arab. Walaupun dah terjemah, dia punya aras bahasa dia kadang-kadang macam aras bahasa Arab. Dan lagi ada banyak masalah yang rumit, setengah-setengahnya tiada tercapai oleh fahaman murid-murid dengan segera. Kadang-kadang kata rumit juga sikit-sikit. Kadang-kadang tuan-tuan yang belajar ni mula-mula ramai, ujung-ujung besok tuan-tuan tinggal Timbalan Pengurusi je. Ni pengalaman saya ngajar kitab akidah kan. Mula-mula tu melaut tuan-tuan. Kena bulan kedua tinggal 2 orang tuan-tuan. Sebab orang Melayu ni malas berfikir tuan. Otak dia tak nak pakai. Dia belajar tauhid ni kena pakai sini. Jadi bila nak main akal ni kan dia malas, langsung tak datang.
Maka sangatlah mustahak dipinda dan disusun dengan ibarat yang mudah dan senang difaham sekira-kira sesuai dengan keadaan mereka itu pada masa ini atas kadar seberapa yang boleh. Maknanya pengarang ni merendah diri kan? Dia kata kalau ubah suai lah, asalkan orang Korea Muhammad Al-Fatih ni faham. Boleh tuan? Saya harap yang hidup faham, yang mati sana kalau faham parah kan. Sebarang sana tu kubur kan. Maka dengan persetujuan Al-Ustaz Akmaluddin, anak kepada Yarham, Allah Yarham itu, kami telah berdiri dengan seberapa yang terupaya meminda dengan dicantumkan matan dan syarah pada mengelokkan susunan katanya. Kata anak ni pula, dia kata minta kebenaran anak je, kami susun balik. Dan ditambah apa yang difikirkan patut ditambah, dan ditinggalkan apa yang patut ditinggalkan. Maka terciptalah ia seperti yang ada ini untuk persembahan kepada anak bangsa. Nampak tuan-tuan, orang ulama dulu dia fikir anak bangsa. Ulama sekarang dia bukan fikir orang kan, enjoy tuan. Dengan demikian adanya tidaklah pula bererti kami mengaku inilah susun yang terlebih molek dan memberi puas hati dengan sepenuh-penuhnya, kerana perbuatan manusia itu sentiasa di dalam serba kekurangan. Istimewa kata-kata yang terbangsa kepada ilmu ini, iaitu ilmu akidah ni, tidaklah segia dipinda dengan kemahuan satu puak kelak dibimbangkan berubah dari tujuan asalnya, apatah lagi ilmu yang terbangsa kepada i'tifad. Dia kata kita tak maulah orang pinda-pinda sehingga kan akhirnya salah faham. Salah faham, apatah lagi ilmu ni berkaitan dengan akidah. Kita insya ganti tuan jangan risau. Kuliah dengan saya ni senang tuan. Kalau tuan-tuan ngantuk tidur, tak ada masalah, jangan risau. Jangan tuan-tuan sekabut perut, alamak payah. Jangan risau tuan. Saya enjoy tuan. Saya enjoy. Saya pun akan cakap nanti syok sendiri tuan. Jadi tuan-tuan kalau nak faham, tuan-tuan syokkan sendiri pelan-pelan tuan. Saya lama mengajar kitab tuan, saya faham. Lama besok tinggal 5 orang, lama besok tinggal 2 orang, lama-lama besok saya berhenti. Sebab tu tuan-tuan kena beli kitab ni. Beli kitab ni besok jadi pusaka. Motor ni tak lama tahan tuan. Pusaka ke motor tak lama, pusaka kitab ni. Yang demikian kami sedia menadah tangan menerima sebarang apa jua teguran atas kekhilafan kami, dan sedia mengubah atau menarik balik kata-kata yang terkhilaf itu. Kepada Allah juga kami memohon ampun atas kecuaian kami, dan kepadanya juga kami berharap kerja ikhlas semata-mata kerananya. Amin ya rabbal alamin. Abdul Ghani Yahya dan juga Omar Yusuf, Johor Bahru, 18 Safar 1372 Hijriah bersama 6 November 1952 Miladiyah. Siapa sini lahir tahun 52 tuan? Baru lahir tuan. Kitab ni adalah, yang lain pada ni tak ada lah tuan. Masih pakai apa ni, kain cawat lagi. Kitab ni ada dah. Jangan ada yang dalam ni kata kitab ni tak ada guna. Tuan-tuan boleh tuan? Okey, kita mula sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Permulaan mabadi ataupun seri pembukaan ilmu tauhid. Mabadi ni bolehlah kita katakan sebagai prinsip-prinsip ilmu tauhid. Apakah prinsip ilmu tauhid? Sehingga ilmu ni, perkara ini dijadikan ilmu. Perkataan mabadi itu bahasa Arab
jamak daripada mabda, asal maknanya punca, mula terbit. Sebab maksudnya ialah keterangan yang ringkas atau tujuan suatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Hari ini orang sudah sebut sebagai seri pembukaan atau anggaran dasar. Syekh ni kata, apa makna mabadi? Punca, tempat terbit ilmu ni. Sebab kita kena tahu kita belajar ni ilmu apa, datang daripada mana, apa guna dia, ada tak makna lain. Kita kena tahu tuan-tuan. Kita kena tahu. Adalah mabadi ilmu tauhid itu 10 perkara. Pertama, nama ilmu ini. Yang kita belajar ni, apa nama dia? Iaitu dinamakan ilmu tauhid. Ilmu kita belajar ni ilmu apa tuan-tuan? Ilmu tauhid. Ataupun ilmu kalam. Dengar? Ilmu kalam. Ataupun ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Ataupun ilmu sifat. Ataupun ilmu aqaidul iman, dan macam-macam lagi. Jadi itu sama itu maksud dia tu. Mungkin orang panggil ilmu usuluddin, mungkin orang panggil ilmu tauhid, mungkin orang panggil ilmu sifat, mungkin orang panggil ilmu aqaidul iman. Itu maknanya sama tuan-tuan, sama. Kalau cucu tanya, "Tok, apa nama lain bagi ilmu tauhid?" Kalau cucu tanya sekarang lah, agak-agak jawab tuan-tuan. Kan? Cucu tanya, "Tok, atuk umur berapa?" Umur 60, cu. Apa makna lain, nama lain ilmu tauhid? Aku pergi tanya wan kau dia. Tuan-tuan, suruh tanya wan, maknanya atuk tak belajar tauhid. Wan yang pergi belajar. Kan? Jadi malam ni kita kena tahu tuan, takut cucu tanya. Maka atuk pun jawab, tak silap atuk ada 3-4 nama. Satu dipanggil ilmu kalam, ataupun ilmu usuluddin, ataupun ilmu sifat, ataupun ilmu aqaidul iman, ataupun ilmu aqidah. Baru ada gayung, baru atuk ada rate tuan. Atuk ada standard. Kan? Ni atuk makan McDonald. Cucu tanya apa ilmu usuluddin, dah pitam tuan-tuan, tak jawab. Kalau cucu dia buat soalan, panggil apa Ustaz? Kebat. Apa ilmu usuluddin? Dah terbagai. Pusing sikit cucu je, atuk terbagai. Kalau atuk dah terbagai, cucu pun telah lagi. Ini yang orang Melayu hadap sekarang. Tak belajar. Atuk yang standard, dia jawab macam ni. Cucu tanya, Tok, apa dia ilmu usuluddin? Itulah yang atuk belajar kat sekolah, kalau kat masjid. Ilmu usuluddin ni ialah ilmu aqaidul iman. Kan itulah gayo sikit. Ini suruh tanya wan tuan. Kau tanya opah kau. Kau tanya nenek kau. Ataupun paling best, esok pergi sekolah kau tanya ustazah kau dia. Boleh? Tuan-tuan nak tidur tuan-tuan. Benda ni memang macam ni. Jangan risau. Tak ada jadi kudis pun tuan-tuan. Tuan-tuan datang masjid pun alhamdulillah. Masjid kita cantik ni, kalau tuan-tuan tak datang, siapa nak datang? Ya? Nak dapat masjid ni bukan senang juga tuan-tuan. Itu segi nama. Itu badik yang pertama. Yang kedua, tempat ambilannya. Mana punca ilmu ni? Kata Syekh ni, iaitu diterbitkan daripada Quran dan hadis. Jangan kata tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Nanti bila kita belajar besok tuan-tuan, kita akan jumpa Quran hadis.
Ni ramai ni orang-orang sekarang ni tuan-tuan. Ni ilmu ni tak betul, ilmu ni tak betul, ilmu tak betul. Kita tanya dia ilmu yang betul apa? Dia pun tak tahu yang betul mana. So, di manakah punca ilmu ini? Iaitu pada Quran dan hadis. Kandungannya. Apa kandungan ilmu ini? Iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita nak bahas supaya ada satu ketetapan tentang Allah Ta'ala. Hari ni bila kita tak belajar ni tuan-tuan, kita tak tahu kandungan dia, sekali orang cuba ragukan kita, dah habis tuan. Nak tinggal agama ni bukan payah jahil tuan-tuan. Orang hafal Quran pun ada tinggalkan agama. Ramai macam tu. Mungkin di negara kita ni jarang-jarang dengar, tapi ada. Apabila dia tidak mempunyai ketetapan pegangan dia. Pendek kata, orang tak belajar ilmu tauhid ni, dia tak ada tahu kandungan tu, macam mana nak menetapkan pegangan itu. Maknanya orang tu tak ada prinsip. Hari ni yang kita jadi terbagai ni tuan-tuan, sebab kita tak ada prinsip. Prinsip ni tak dapat macam mana? Belajar ilmu tauhid. Penting tuan-tuan. Kita ni baru letak senapang tuan-tuan. Kau tinggal agama Islam ya? Langsung yo okey. Boleh kau tinggal semayang Boleh. Itu. Lapar punya pasal tinggal agama. Sebab tak ada prinsip. Dan kepada rasul-rasulnya. Itu kandungan kedua. Kita pegang kepada rasul nanti. Ada cerita dia. Daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan. Maknanya apa tuan-tuan? Bila kita belajar ilmu tauhid ni, kita akan ada simpulan atau ikatan kepercayaan kita ni, kita simpul. Itu maksud dia. Maknanya apabila dah simpul mati, tak terbuka lah. Buatlah macam mana pun, aku tetap beriman dengan Allah, aku tetap beriman dengan Rasul, aku tetap beriman apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Tak tukar lah tuan-tuan. Susah ke makan, ke tak makan, ke panas, ke sejuk ke, tak tukar. Sebab apa tuan-tuan? Dia ada simpulan, tersimpul, terikat dia dengan segala dalil-dalil. Kenapa dia dapat simpulan tu? Macam mana dia dapat simpulan tu? Tersimpul, terikat sebab kita buktikan. Sebab otak kita ni berfikir tuan-tuan. Hati kita ni tuan-tuan bolak-balik. So kita kena ikat. Nak ikat dia, kita kena buktikan. Bawa dalil. Sama ada dalil tu dalil akli ataupun dalil nakli. Sama dalil-dalil akal atau dalil berdasarkan nas Al-Quran. Supaya diperoleh i'tiqad yang yakin, pegangan yang yakin. Yakin ni pun mana tuan-tuan? Tak ada ragu. Sikit pun tak ada. Sikit pun tak ada. Sama ada kepada Allah Ta'ala atau kepada semua Rasul. Hari ni tuan-tuan, orang nak goyang Quran payah, dia goyang hadis. Dia kacau hadis kan. Lama-lama tuan-tuan, orang mula ragu dengan Rasul. Bila ragu dengan Rasul, dia ragu dengan Allah Ta'ala. Ni banyak ni zaman sekarang. Kat Negeri Sembilan ni ada tuan-tuan, ajaran pelik-pelik sebab tak ada ikatan, tak ada dalil. Ada satu ajaran sekarang ni tuan-tuan, hati-hati Entah apa ajaran pun saya tak faham. Tapi yang hantar isterinya suami masing-masing. Duduk dalam satu rumah, ada seorang tok guru. Tok guru pakai cap. Tok guru pakai topi tuan-tuan.
Lepas tu perempuan ni seorang cium tok guru tu. Tok guru tu peluk dia. Tuan-tuan polik betul. Kenapa jadi macam tu tuan-tuan? Ni tak belajar. Itu tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak benda tu 2x9? Nanti tuan, kita dapat besok tuan-tuan, kita hantuk dia ke dinding tuan. Nanti dia tunggu dapat besok kita kerjakan dia tuan. Tapi suami itu pun special sangat tuan. Hantar isteri pergi sebuah rumah, isteri semua masuk dalam. Tok guru pakai cap. Pas seorang cium seorang, pas seorang cium. Tuan-tuan, syok betul ajaran macam ni. Tapi kenapa jadi macam tu? Ni ilmu ni tak ada. Sikit aja orang tu buat pelik sikit. Tuan-tuan. Saya ni kalau boleh tukar air ni jadi emas tuan-tuan, ramai yang sembah saya tu. Kalau takdir Tuhan lah kan, malam dia kata jadilah emas, ketap kutup jadi emas tuan. Malam esok orang minta saya kuliah lagi tu, panggillah Datuk Zaidi kuliah lagi tu. Penuh teman sampai kat sebadan tu. Akhir dia sembah orang. Jadi kita kena ada dalil, ada bukti supaya akal kita ni puas, tidak ragu. Kita ada satu ikatan, tak rosak dah kita, tak berganjak dah. Simpul mati, simpul rambut betul. Sehingga kita yakin. Apa dia? Iaitu kepercayaan yang putus. Dia zaman dulu punya bahasa. Putus tuan-tuan. Kalau benang tu kita potong putus, tak sambung lah tuan-tuan. Maknanya memang jazam lah. Sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu, sehingga kan kita akan bertindak, bekerja, bergerak, berperasaan, berkeyakinan sebagaimana apa yang kita telah percaya dengan dalil tadi. Okeylah, saya relatekan dengan ibadat. Tadi kita sembahyang maghrib, kita pun angkat takbir, tekan Allahu Akbar. Kat manalah keyakinan tuan-tuan soalan dia? Kita kata Allahu Akbar, kat manalah keyakinan kita terhadap Allah tu? Kat mana? Ataupun kita sebut je. Jadi nanti tuan-tuan, insya-Allah saya akan baca mudah aja tuan-tuan, jangan risau. Habis besok tuan-tuan belajar sifat 20, barulah rupanya ada dalam jiwa kita satu ikatan. Ini bendanya. Saya ada mengajar satu surau tuan-tuan, pakcik tu umur 70 tahun. Habis je kitab tuan, dia nangis. Dia nangis tuan. Alhamdulillah Ustaz, mujur Allah Ta'ala bimbing saya belajar ilmu ini. Kalau tak tahulah mati saya macam mana. Dia pun pandai. Dia tak kata Ustaz, dia tak kata saya. Mujurlah Allah Ta'ala. Dia dah mula ada satu keyakinan. Hari ni sebab tak ada ilmu tauhid lah, manusia meraban tuan-tuan. Tak percaya takdir lah, salah takdir lah. Kadang-kadang dia terima takdir diri dia, tapi bila takdir tu berlaku ke orang, dia pula banyak-banyak cakap tuan-tuan dalam Facebook lah. Saya tengok lah. Betul tuan-tuan? Katalah seorang lelaki muka belah 8, kahwin dengan seorang perempuan ratu cantik, kan? Kemudian buat majlis reception, kan? Kemudian dia masuk dalam Instagram. Agak-agak apa orang lain kata tuan? Kalau orang ni 9, dia kata bangang betul-betino ni kata. Muka belah 8 macam ni. Kalau muka macam aku ni tahanlah sikit. Betul tuan? Nampak tak tu?
Orang tak ada tauhid, macam tu layak dia. Kan? Dia ingat susun-susun ni kita susun. Seolah-olah dia tak ada Tuhan yang susun dia. Tak ada Tuhan yang susun orang lain. Masing-masing susun diri sendiri. Macam tu. Orang tak belajar tauhid, suka tulis benda mengarut dalam media sosial. Dia kata, kenapa pula Datuk Zaidi itu jadi pengarah Jabatan Agama? Tuan, dia bertikai dengan saya, tuan. Habis kalau tuan saya nak sangat ke? Kan buruk bunyi tu. Benda ini dalam urusan Allah. Allah bagi, Allah tarik. Macam tu. Boleh kan? Ada orang tu dia orang Negeri Sembilan. Dia tak nak orang Kelantan. Akhir nikah orang Kelantan. Padahal muka dia. Ada tu orang Kelantan, dia tak nak kahwin orang Negeri Sembilan. Sebab kalau kahwin orang Negeri Sembilan, kau bawa beranak pun balik, dia kata. Langsung dapat orang Negeri Sembilan. Kau bawa beranak balik. Boleh kita urus ke? Orang tak ada ilmu tauhid, selalu dia kadang-kadang dia silap. Cara dia fikir tu silap. Boleh tuan? Oh, romantik betul saya mengajar kitab ni tuan. Okey. Sikit je tuan. Saya memang minta guru takmir pun mengajar jangan lama-lama. Isyak berhenti tu. Sebab Nabi kata jangan tidur sebelum isyak, jangan cakap selepas isyak. Kita orang Melayu hari ni tuan, bukan saja tak bercakap lepas isyak, kita bantai berjoget lepas isyak. Kan? Siapa faham-fahamlah, tak faham sudah. Tempat bahasan maudhu'nya kepada 4 tempat. Apakah tajuk-tajuk bahas-bahasan dalam ilmu akidah ini? Ada 4 benda. Yang pertama, pada zat Allah Ta'ala. Kita membicarakan tentang zat Allah Ta'ala. Bicarakan zat Allah Ta'ala ni yang macam mana? Nak tengok Allah Ta'ala macam kita tengok botol ni ke? Tak, dia kata. Dari segi sifat-sifat yang wajib baginya. Wajib bagi Allah Ta'ala. Kita nak tengok tu je. Sifat-sifat yang mustahil atasnya. Apa yang mustahil pada zat Allah, dan sifat yang harus padanya. Dan apakah sifat harus yang ada pada zat Allah. Jadi kita belajar ilmu tauhid ni bukan nak tahu hakikat kejadian Allah Ta'ala tu. Kita belajar ilmu tauhid untuk tahu sifat wajib dia, sifat mustahil dia, sifat harus dia. Boleh kan? Maudhu' yang kedua, pada zat Rasul-Rasul. Begitu juga tentang zat Rasul. Tetapi bukan nak tengok batang tubuh Nabi tu. Hari ni orang nak tengok batang tubuh Nabi tu, yang jadi ikut Nabi macam-macam tu. Dia kata dia Nabi Melayu. Allah, tengok muka pun malu lah kan. Dia tengok Nabi Melayu yang aku tu. Allah, kesian. Panau pun banyak. Tapi dah tak ada ilmu akidah, panau pun panau lah. Hanya ikutlah ada Rasul Melayu. Dulu ada seorang Rasul Melayu, nama dia Taha ke apa nama dia. Ingatlah kan? Bila saya kat Jawi tu, kita kejar dia punya lari lah tuan-tuan. Satu mujizat pun tak ada. Tapi ramai juga sampai sekarang ada orang ikut dia tuan. Bila tak belajar ilmu akidah, dia percaya dekat Yapin tuan. Negeri Sembilan dulu ada satu ajaran. Masa tu saya di Malam Mufti, di Tampin. Dia dakwa dia dah masuk syurga. Dia dah masuk syurga tuan. Dia dakwa lah. Lepas tu ada seorang Jawatan Kuasa Fatwa Negeri pun panggil dia. Dia pun tanya, kalaulah tuan ni betul masuk syurga,
besar mana buah apple dalam syurga? Oh tuan-tuan, dia punya soalan, besar gitu. Tuan-tuan tahu tak, orang masuk syurga ni kata buah apple besar mana? Besar-besar kolej, kata kolej tu kolej. Oh payah cakap orang sini lah. Orang sekarang tak minum dalam kolej. Kolej tu kolej. Ustaz Basit, kolej apa Ustaz? Mark from iron. Bekas air minum ni buat daripada ayan tuan. Ayan. Ayan tu ayan. Wah payah lah orang sini tuan. Ayan pun tak tahu. Apalah penyakit orang sini. Ini nak belajar ilmu tauhid macam ni habislah tuan. Bahasa pun tak faham. Kolej. Sekarang ni banyak juga kafe-kafe dia balik pada retro kan. Dia hidang dalam kolej kan. Ada ke dia kata apple dia juga besar-besar kolej. Lepas tu ada seorang daripada jawatan kuasa tanya, nampak tak bidadari? Tu tak nampak pula dia. Tuan-tuan, syurga mana dia masuk tak nampak bidadari? Tu ada orang tampin tu kan. Ada tampin dalam ni. Tu timbal dalam kursi tu orang tampin. Dia tak ngaku kan. Dia tak belajar ilmu tauhid. Boleh dia percaya orang macam tu sebagai Rasul? Sebab dia tak tahu sifat Rasul apa, sifat wajib Rasul apa, sifat mustahil Rasul apa, sifat harus Rasul apa. Itu ada orang ikut Imam Mahdi. Sepanjang saya hidup ni tuan-tuan, tak berapa banyak lah Imam Mahdi kat Malaysia ni. Sepanjang saya hidup lah tuan-tuan, lagi banyak lah kot kan. Ramai betul Imam Mahdi tuan. Imam Mahdi ni antara sifat dia cantik tuan-tuan. Imam Mahdi ni cantik. Ini bila senyum gigi pun jarang. Macam mana tuan-tuan? Sedih tu. Lepas tu antara sifat Imam Mahdi ni, dia mesti jadi imam. Ni tak dia jadi makmum. Imam Said baca Al-Fatihah, alhamdulillah sampai ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Dia yang mula amin. Amin. Imam Mahdi apa? Dan itu kan Imam Mahdi tu. Tapi tak belajar tauhid, ikut tuan-tuan. Jangan tuan-tuan ya. Jangan. Kita nak mati ni tuan, seberang tu je kubur kita. Kalau kita buat flying fox tuan-tuan, senang. Naikkan jenazah atas tu, turun ke ujung tuan-tuan. Kita ni nak mati dah ni tuan-tuan. Akidah kena jelas. Jangan percaya-percaya benda ngarut ni tuan-tuan. Okey, itu yang kedua. Pertama kita bahas sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil Allah, sifat-sifat arus Allah Ta'ala. Yang kedua, ilmu tauhid ni bicarakan tentang sifat wajib para rasul, sifat mustahil bagi para rasul, dan sifat harus bagi para rasul. Yang ketiga, pada segala kejadian dari segi jirim dan arad. Jirim tu jirim. Dulu kita belajar metafizik kan, ada jisim, ada jirim. Ingat tak tuan? Kalau tak belajar ni memang parah lah ni tuan. Jirim dengan jisim tu kita ada belajar dalam fizik kan. Benda yang berjirim tak semestinya berjisim. Betul kan? Tak apa, nanti tahu tu. Nanti kan buka kamus dewan, cuba cari perkataan jirim. Benda yang berjisim tak semestinya berjirim. Mana? Nak pening kepala kan? Ini ada jisim tak? Ini ada jisim. Ada jirim tak? Ada jirim. Itu dah boleh pegang ni. Tapi ada benda dia berjisim tadi tak berjirim. Contohnya jin. Ambil contoh mudah kan, jin. Jin ada jisim tak? Ada jisim. Jin ada? Ada jin. Ada jin kan. Dalam ni tak ada apa seorang dua dalam ni tak. Kita tak nampak. Tapi dia tak ada jisim.
Jadi tak nampak lah kan. Jadi kita akan bincang bab tu lah. Dan aurat. Aurat ni contohnya warna. Contohnya keras atau lembut. Panjang atau lebar. Itu dipanggil aurat. Aurat ni dia tak boleh berdiri sendiri. Aurat ini dia mesti ada zat, ada tempat dia duduk, baru kita nampak dia. Contohnya warna biru ni. Ni warna apa tuan-tuan? Warna biru. Biru ni tuan-tuan takkan nampak kecuali dia berada atau tutup ni. Ada dia punya jirim, ada tempat duduk dia, baru nampak biru. Sekarang saya tanya tuan-tuan, dekat ruang angkasa kita ni, ruang udara kita ni, ada tak warna biru? Sudah. Ada tak warna biru tuan? Ada orang kata ada tu, ada. Kita tengah hari tuan-tuan, kita keluar kat padang tu kan. Kan masjid kita kan lebar ni. Tuan-tuan luar kat padang, cakap, "Oi, orang Farashaik, di ruang angkasa kita ni ada warna biru." Kan. Orang Farashaik kata, "Orang ni dah separa gila ni." Betul tak? Kemudian tuan-tuan, dia pun ambil air. Dia pun sembuh halus. Keluar pelangi kan. Ada biru kan? Ada kan? Ada. Tapi biru tu dipanggil aurat. Warna tu dipanggil aurat. Apabila ada tempat dia tumpang, baru nampak. Boleh? Cerdik orang sini lah. Gelas ni keras. Betul tak kan? Keras. Keras ni kita tahu dia keras bila dia ada zat dia. Kalau tak ada zat, tak tahu keras. Sama juga lembut. Jadi dipanggil warna, panjang, pendek, lebar. Itu apa tuan-tuan? Aurat. Dia duduk dekat zat, baru kita nampak. Boleh? Tak apa tuan-tuan, pengalaman saya mengajar ni tuan-tuan, hari ni memang tak faham. Bila masuk kali keluar besok baru faham. Itu kalau datang lah. Betul selalunya tu. Besok minggu, 2 kali minggu saya ngajak, baru faham kan. Jadi malam ni tak apa, tak faham tak apa kan. Saya pun tak kisah pun tuan-tuan tak faham ni. Tapi insya-Allah tu. Itu dipanggil aurat. Sekira-kira keadaannya itu jadi pertunjukan dan dalil atas wujud yang menjadikan dia. Jadi adanya jirim, adanya aurat itu menunjukkan bahawa bila kita faham maksud aurat, maksud jisim apa semua ni, ketika itu kita tahu, benda ni sebenarnya tak jadi sendiri. Benda ni sebenarnya adalah makhluk. Benda ni sebenarnya adalah diciptakan. Jadi apabila kita tengok sesuatu yang ada aurat, sesuatu yang ada jisim, kita akan kata dia Tuhan ke makhluk? Terus otak kita tuan-tuan tolak dia sebagai Tuhan. Ini bukan Tuhan, ini makhluk. Selagi dia ada aurat, dia adalah makhluk. Selagi dia ada jisim, dia adalah makhluk. Ada satu negara tuan, dia ada satu agama. Agama dia tu menyembah kuda. Kuda buat daripada batu. Ni pun kat Tampin juga ni agama tu. Tampin ni payah betul. Jadi apabila benda tu masuk dalam tanah orang, dia kena alih lah. Kan? Sebab logiknya apabila dia ni Tuhan, mesti dia boleh jalan sendirilah. Betul kan? Tak boleh tuan-tuan. Kena panggil bulldozer juga alih ke sana tu. Tak? Tuan-tuan faham tak saya cakap apa ni? Faham kan? Sebab dia itu berjirim, dia itu ada aurat, dia bukan Tuhan. Sebab tu dia tak boleh buat apa. Tuan-tuan jumpa dia tumpal pang sikit dia tak marah tuan.
Tapi ada juga manusia yang menyembah, tak? Pelik kan? Kalau tak belajar tauhid, dia itulah. Okey. Maka sesuatu yang ada arat, ada jirim, maka itu dalil bahawa dia adalah makhluk. Itu dalil bahawa dia ada yang menciptakan. Itu dalil bahawa dia bukan Tuhan kita. Itu dalil menunjukkan bahawa dia tak ada kuasa. Yang berkuasa, yang adalah yang menciptakan, yang menjadikan arat, yang menjadikan jirim itu. Boleh? Kalau di Jepun tu ada festival, diharapnya kemaluan lelaki. Dia tengok, sian betul. Saya pun tengok pun pelik kan. Kan cuba ramai tengok YouTube pun tengok. Dia ada satu kepercayaan dia, tuan-tuan, harap kemaluan lelaki, tuan. Dia buat replika besar, ada koci aiskrim pun kemaluan lelaki, tuan. Diharap dia sembah dah tu. Dia kata inilah punca kejadian manusia. La ilaha illallah. Punya balik menganga, tuan. Itu tak belajar tauhid. Tak belajar tauhid habis. Bodoh jadi, tuan. Okey. Kasar pula saya cakap malam ni, tuan. Saya jarang cakap ni, selalu romantik je. Dan perkara keempat yang kita bahas dalam ilmu tauhid ini, dia kata apa? Yang keempat, pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasul, seperti hal-hal syurga, neraka dan hal-hal hari kiamat. Benda ni kita tak tahu, tapi Nabi-Nabi, para Rasul bawa. Maka kita pun meyakini dia. Surga, neraka, hisab, adanya malaikat, itu benda-benda itu. So itulah perkara-perkara yang dibahaskan, ya, di dalam ilmu tauhid, sehingga dia menjadi satu ikatan kepada kita. Hari ni orang tak percaya neraka, sebab itu hidup kat dunia ni jahat. Hari ni orang tak percaya syurga, sebab tu hari ni orang hidup tak nak baik. Ni masjid ni, saya sambil-sambil saya cerita tentang masjid ni. Masjid ni besar, tuan-tuan. Bilal berapa orang? 2 orang. Bilal 2 orang. Saya minta kita buat gotong royong sebulan sekali. Siapa ada mesin rumput, bawa mesin rumput. Betul, tuan-tuan, siapa ada cangkul, bawa cangkul. Bila saya cakap macam ni, tuan-tuan, akan ada orang cakap, habis jatuh kuasa tu apa guna nampak, tuan-tuan? Nampak batu tak belajar akidah. Faham tak, tuan? Disungkitnya Bilal tu, dia ada yang lawan, dia lah buat. Nampak, tuan-tuan? Oh, something betul orang foresight ni. Saya macam terdengar orang cakap macam ni, tuan. Dia kata Bilal dapat elok. Contoh satu masa besok, imam eksekutif tak ada, Ustaz Said tak ada, marah tu. Haji besar, semayang tak ada. Sian. Betul tak? Orang kalau tak belajar tauhid, dia tak tahu syurga macam mana, neraka macam mana, hisab macam mana, timbang macam mana, dia tak akan tergerak untuk buat kebaikan. Dia akan tak tergerak untuk meninggalkan kejahatan. Habis disapu, tuan-tuan. Yang baik disuruh tak buat, yang jahat yang dilarang tu yang dia buat. Itu tanda pegangan dia masih longgar. Boleh, tuan? Kita tengah bawa kereta, saya selalu bagi contoh ni. Tiba-tiba ada orang potong kita, tuan-tuan. Marah, tuan-tuan? Marah. Lepas tu, tuan-tuan, dia terdosak, sebab sebelah sana tu kereta pula datang sini. Kalau dia tahu, dia lontuk kereta depan tu. So dia pun bagi signal masuk depan kereta kita. Apa perasaan, tuan-tuan? Kalau orang tak belajar,
Koja sampai rumah orang dia koja. Walhal Nabi kata siapa melepaskan susah orang, Allah lepaskan susah dia di mahsyar. Kan besar dia punya timbal balik itu. Sian dia tuan, dia potong tak lepas. Kan? Dia pun minta nyawa kat kita. Kita pun bagilah dia masuk. Selamat diri dia. Bila selamat diri dia tuan, selamat isteri dia kat rumah, selamat anak dia kat rumah. Dan kita kena fikir bahawa bila kita belajar syurga neraka ni ada balasan. Maka kita harap apa yang Nabi janjikan, siapa melepaskan susah orang di dunia, Allah lepaskan susah di akhirat. Dia pun senang hati dia bagi. Itu orang belajar ilmu tauhid. Oh dah habis, imam relax imam. Itu timbalan kursi dia belajar ilmu tauhid. Dia beritahu saya. Jadi itu 4 dulu perkara yang saya sebutkan pada malam ini tentang ilmu tauhid. Insya-Allah kita sambung pada masa yang akan datang, lagi 6 yang lain insya-Allah. Boleh tuan? Jadi cukup sekadar itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah.